المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن سهلا إذا شئت به سهلا. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya tunggu lagi kita pada hari ini untuk berkongsi perbincangan kitab matan Ummul Barahin dan pusat yang kelima ya. Masih lagi kita membicarakan sifat ma'ani yang berapa? Yang ketiga ya, lagi ilmu ya. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Kat situ. Lepas lagi dan yang ke-9 dan ilmu. Ilmu kita terjemahkan sebagai pengetahuan yang bertakluk. Ilmu itu yang bertakluk pada sekalian yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Itu ilmu. Pendek terjemah dia, ilmu yang bertakluk dengan segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Itu sifat ilmu. Sebagaimana kita dah ketahui sebelum ini, dasar konsep kefahaman apa itu sifat ma'ani, yang mananya sifat ma'ani bertakluk, sifat ma'ani yang bertakluk dinamakan sebagai mabda', dinamakan sebagai mabda', dinamakan sebagai punca, pencetus, asas. Sebagaimana kudrat itu sebagai asas, sebagai pencetus, dengan sebab sifat itu maka layaklah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, meniadakan sesuatu. Iradah ialah suatu mabda' yang maknanya dengan sebab adanya sifat iradah itu Allah Ta'ala memilih, Allah Ta'ala boleh berkelayakan, Allah Ta'ala layak untuk menentukan apa-apa yang ia hendaki, apa yang dia nak tentukan. Itu dasar kita faham apa itu mabda'. Begitu juga dengan ilmu. Apabila adanya sifat ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Taala bersifat dengan sifat ilmu, maka kita faham tadi sebagai mabda', maka dengan sebab adanya sifat ilmu pada Allah Taala itu nyata, jelas, zahir, terpapar segala perkara-perkara, terpapar segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Kudrat, iradat dia tak mahukan seperti kenyataan begini ya. Wajibat, mustahilat, dia pergi jaizat. Kalau kudrat iradat hanya membawa kepada tiap-tiap perkara yang apa dia? Perkara yang mungkinan. Dia tak panggil jaizat, dia panggil mungkinan. Sebab kita faham dah sebelum ini, sesuatu itu
mengesahkan dia di bawah ruang lingkup kudrat dan iradat, mestilah dia bersifat dengan imkan. Kita faham situ? Jelas. Tapi bila bicarakan tentang ilmu pula, bicarakan tentang ilmu, dia bukannya hanya khusus pada perkara-perkara yang mungkinat saja, bahkan lebih luas daripada itu. Iaitulah segala maklumat. Kita katakan, dengan sebab adanya ilmu maka nyatalah segala maklumat. Ilmu maklumat. Ilmu maklum. Ilmu maklum. Maklum artinya perkara yang diketahui. Saya katakan sebagai istilah apa dia? Perkara. Diterjemahkan sebagai perkara. Saya tak terjemahkan benda. Saya tak terjemahkan sesuatu. Kenapa? Semangat ini ajar kan. Saya manatan Ustaz kuliah. Saya cuti 3 malam, 4 hari malam. Balik pada tadi terus collect rumah. Saya kata kepada kopi ke kenapa? Macam tadi. Alhamdulillah tak ada. Saya dah cek dalam tak ada. Tapi terbaru jangan keluar. MC sekolah, MC malam sekolah. Nak tanya lah. Ini saya dah risau lah. Mana tu kecil Alhamdulillah lah. Tapi betul lah. Hari ni biasa dia betul ini ya. Ilmu kita terjemahkan sebagai pengetahuan, mengetahui. Ini dinamakan sebagai ta'alluq. Ingat betul, ta'alluq. Berkaitan antara ilmu dengan maklum itu dinamakan sebagai ta'alluq. Ta'alluq ini kita terjemahkan sebagai bukan tepat terjemahan. Mengetahui. Adanya bila Allah Ta'ala adanya pengetahuan, sifat pengetahuan, maka dengan sebab itu mengetahuilah Allah Ta'ala akan maklum. Maklum ni satu. Kalau banyak dinamakan sebagai maklumat. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu kadang-kadang dia tercikik bahasa Arab. Maklumat. Maklum satu, kalau maklumat banyak jamak. Jadi Allah Ta'ala mengetahui akan segala maklumat. Jadi maklumat apa dia? Segala perkara-perkara yang diketahui. Itu maklumat. Saya terjemahkan sebagai perkara. Saya tak terjemahkan kepada benda. Saya tak terjemahkan kepada sesuatu yang diketahui. Sebab apa? Kalau benda ini hanyalah mawjud untuk makhluk. Benda, bukan benda. Kalau terjemah sesuatu, dia zat Tuhan juga sesuatu. Tapi hanya perkara yang wujud saja. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui maklumat Allah Ta'ala tidak khusus hanya perkara yang ada saja. Bahkan segala perkara yang saya dengan perkara berumur. Sama ada perkara yang bangsa ada ataupun bangsa tiada. Sama ada perkara yang bangsa wujudi ataupun ada. Sama ada perkara yang bangsa wajibat ataupun perkara yang mustahil. Semuanya dalam ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya dalam perbincangan ilmu sifat ilmu ini, ta'alluqnya disembahkan dengan mengetahui. Dalam perbahasan ilmu kalam dinamakan sebagai ta'alluq inkisyaf.
Inkishaf. Inkashafa yang kashifu inkishafan. Kalau bahasa Melayu kita sebut kasyaf. Kasyaf tu dia lah tu. Orang kita kalau tahu tanpa usaha, tanpa sumber, kita namakan sebagai kasyaf. Ke tuan-tuan tak pernah dengar kalimah kasyaf? Ajar pernah dengar kasyaf tak? Ha? Dia biasa yang paling kasyaf sekali isteri, ibu-ibu paling kasyaf. Dia tahu saja anak dia buat apa, dia tahu saja suami buat apa. Ini tak ada lawan, ini realiti. Inkishaf asal kalimah daripada kashfun. Jadinya bihi ataupun kita katakan ilmu itu ialah sifatun azaliyatun, suatu sifat yang azali yang kashifu biha, yang dia perkataan inkishaf ni kan ada perkataan alif nun kan, alif nun. Nah, ada alif nun kat situ. Dia kawasan in fa'ala ni dia kasar tu ni, kasar tu jajata pangkasa ketika tidak pecah, aku ketuk, aku pukul kaca maka terpecah. Dia menerima pecah. Jadi inkishaf artinya ternyata, tersingkap. Kita tak boleh fahamkan secara literal. Tersingkap ni artinya sebelumnya tidak diketahui bahawa diketahui, tidak. Nyata, jelas. Itu inkishaf. Inkishaf ialah nyata, jelas, zahir. Kalau makna yang muqabbil, makna yang berbentuk penafian, tidak tersembunyi, tidak terhijab. Itu makna dengan dibawakan maksud penafian, tidak tersembunyi, tidak terhijab, tidak terselindung, dan sebagainya lah. Jadi inkishaf nyata. Dengan sebab ada ilmu maka nyatalah tiap-tiap sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan inkishaf. Inkishaf pada Allah Subhanahu Wa Taala akan maklumat. Apa maklumat? Satu, wajibat. Dua, apa dia? Mustahilat. Tiga, wajibat. Segala perkara-perkara yang wajib. Apa perkara yang wajib? Zat Tuhan, sifat Tuhan. Sama ada wajib yang zati, wajib arah, kita dah bicarakan sebelum ni kan. Semua masuk wajibat. Wajib yang zati, wajib aridi. Kemudian apa? Mustahilat. Perkara yang mustahilat termasuk juga itu. Contoh macam mana perkara yang mustahilat? Adanya mustahil zati seperti apa dia? Anak Tuhan, sekutu bagi Tuhan. Mustahil yang mustahil yang arti seperti apa dia? Tak dibangkitkan. Tak dibangkitkan. Islamnya Fir'aun. Islamnya Fir'aun adalah mustahil yang aridi, bukan zati tapi aridi dan sebagainya. Jaizat, perkara yang harus, sebagailah. Perkara yang harus ni pula terbagi kepada yang mungkin, yang ma'dum, mungkin yang sayujan, mungkin yang tak akan diadakan, dan mungkin yang akan diadakan. Jaizat. Semua Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu sini ada 50 orang, dan Allah Ta'ala tahu di sini bukan 70 orang, bukan 80 orang, bukan 90 orang. Semua Allah Ta'ala tahu.
Jadi perlu kita fahami di sini, ta'alluq bagi ilmu dia semata-mata inkishaf. Ulang sekali lagi. Ta'alluq ilmu dia semata-mata inkishaf. Dia tidak seperti kudrat iradat. Ta'alluq kudrat iradat dia taksir. Bezakan itu. Ta'alluq kudrat iradat ialah taksir. Taksir ialah memberi kesan. Yang dimaksudkan dengan memberi kesan itu ialah dia merubahkan perkara yang ditaklukkan, perkara yang dikaitkan. Oleh kerana itulah mungkinat itu sesuai dalam ruang lingkup bagi kudrat iradat, kerana mungkinat itu ialah imkan dia menerima perubahan, menerima kesan. Tapi kalau bicara tentang ilmu, ta'alluq dia bukan ta'alluq taksir. Oleh kerana itulah dia boleh kepada apa-apa juru. Kerana dia tidak melibatkan perkara itu menerima kesan ataupun tidak. Bukan situ ruang lingkup dia. Dia hanyalah apa dia? Ma fi nafsil amri, sesuatu yang realiti. Atau nafsil amri namanya. Bukannya syariah amri. Okey, ada orang tak kenal syariah amri, ada. Saya tanya, ada yang tak kenal tak? Oh, semua dah legend-legend ni. Kalau syariah amri tu kalau kenal legend lah. Dia nafsul amri. Kalau bahasa mudah kritik, di bahasa mudahnya dia namakan sebagai waqi', yang reality. Itu nafsul amri. Nafsul amri itu mutabik, bertepatan kenyataannya pada ilmu Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Artinya nyata maklumat yang nafsul amri, nyata nafsul amri, realiti perkara-perkara itu pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan inkishaf, nyata. Tidak ada satu pun yang terlepas. Bila kita faham ilmu Allah Ta'ala itu ialah mutabaqah dengan nafsul amri, bertepatan dengan nafsul amri, maka terkeluarlah ilmu dengan maksud yang selain itu. Seperti ilmu dengan maksud zon. Ada ilmu dengan maksud zon. Ilmu dengan maksud zon artinya tidak sabat lagi, tak berapa tetap lagi. Apa maksud tidak berapa tetap? Kerana menerima lagi keberangkalian. Ataupun dinamakan sebagai jazam. Tapi kita tak boleh kita katakan meletakkan ilmu atau makna jazam pada Allah Ta'ala, tidak. Tapi nak fahamkan di situ. Kemudian apabila kita katakan pengetahuan Allah Ta'ala itu bertepatan dengan realiti, tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala, artinya inkishaf, jelas. Kalau mata kita ni jelas, tidak satu pertelindung. Itu kalau faham itulah. Jadi apa-apa jua perkara, sama ada perkara yang wujudi, perkara tak wujudi, benda yang dah ada ataupun belum ada dan sebagainya, nyata pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pengetahuan Allah Ta'ala, tidak dimulai oleh syak, tidak dimulai oleh tidak dimulai oleh sama, tidak dimulai oleh ketiadaan tahu. Oleh kerana itulah kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu arif. Allah Ta'ala hanyalah kita boleh nisbahkan sebagai alim, hakim, alim. Tapi kita tak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu sebagai arif. Sebab apa? Kerana arif itu, lafaz arif, dia suatu pengetahuan yang asasnya, dasarnya ialah dimulai oleh kesamaran. Itu arif.
Sesuai dalam ungkapan man arrafa nafsahu. Siapa mengenal akan dirinya, artinya dia sentiasa, kita sentiasa memahami, mengenali, mengetahui akan diri sentiasa kita tahu. Artinya asal kita daripada sama kabur, makin jelas sampailah jadi begitu. Semakin jelas. Jadi Allah Ta'ala itu bukan arif, Allah Ta'ala itu alim. Kenapa? Kerana pengetahuan Allah Ta'ala itu qadimun. Dia sedia kali. Jadi apabila begitu kita katakan ta'alluq inkishaf Allah Ta'ala ini tanjizul qadim. Artinya terlaksana sejak sedia kala lagi, mengetahui sejak sedia kala lagi. Bila kita katakan Allah Ta'ala itu ta'alluq tanjizul qadim, ilmu Allah Ta'ala itu ta'alluqnya tanjizul qadim. Sedia kala lagi Allah Ta'ala telah pun tahu setiap perkara. Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara, bukan dimulai oleh sama dan sebagainya. Maka ilmu Allah Ta'ala itu bukanlah ilmu dalam bentuk tasawur, bukan ilmu dalam bentuk tasdik. Pernah dengar tasawur tasdik kan? Tasawur apa dia tasawur? Berulang-ulang. Gambaran, tasawuran. Bahasa Melayu tasawur, gambaran tentang itu bahasa Melayu lah. Tapi kalau kita panggil dalam istilah disiplin ilmunya, tasawur ini menggambarkan, memahamkan, itu nama sebagai tasawur. Tasdik pula membenarkan, itu tasawur dan tasdik. Apa itu tasawur tasdik? Tasawur itu kita cuba memahamkan, proses memahamkan step by step, itu nama sebagai tasawur mufradat namanya. Kita memahamkan sesuatu, setiap item. Seperti kita kata apa dia? Alam itu baru, alam ini baru. Alam itu baru, atau alam ini baru. Apa saya bercakap tentang tasdik, tasawuf? Sebab kita nak bezakan antara ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu makhluk. Ilmu manusia ada dua. Ilmu makhluk ilmu manusia ada dua. Ilmu tasawuf dan kedua tasdik. Bagi contoh, alam ini baru. Apa itu tasawur? Tasawur ialah kita memahamkan apa itu alam. Alam tahu dia? Alam itu ialah masya Allah. Selain Allah. Anak itu adalah perkara sebagai wujudan yang selain Allah Ta'ala. Wujudan yang selain Allah Ta'ala. Kita faham tak apa itu alam? Alam ini baharu. Baharunya begini. Baharu ini ialah wujud selepas daripada tiada. Itu baharu. Baharu ialah wujud dimulai, ya, wujud mulai tiada. Itu dinamakan sebagai baharu. Ini dinamakan sebagai apa dia? Tasawur. Itu tasawur setiap sesuatu.
Ilmu kalam. Ilmu tu apa dia? Kalam tu apa dia? Apa nama rumah mengaji Melaka? Rumah mengaji Melaka ke rumah mengaji Melaka? Ha? Rumah mengaji ke mengaji? Mengaji. Betul tak betul ini grammar ya? Rumah mengaji Melaka ke rumah mengaji Melaka? Atau rumah tu dah mengaji ya, tak ada lah. Jadi itu nama tasawuf. Tasawuf jadi kita memahamkan setiap itu dinamakan sebagai tasawuf mufradat. Tasawufkan setiap sesuatu. Alam tu apa dia, baharu tu apa dia. Kemudian dikaitkan antara alam dengan baharu. Alam ini baharu, nisbahkan baharu kepada alam. Itu dinamakan sebagai tasawuf juga. Tasawufkan nisbah. Artinya kita memahamkan hukum baharu, hukum ada dimulai oleh jari itu, hukum itu ada pada alam. Itu dinamakan sebagai tasawuf nisbah. Memahamkan berkaitan hukum baharu itu pada alam. Barulah dinamakan sebagai tasdik. Tasdik itulah selepas daripada tasawuf. Tasdik itulah sama ada isbat ataupun nak. Kalau kita faham dah. Oh, maknanya baharunya alam. Alam ini baharu artinya apa nama wujud dimulai ketiadaan hukum bagi alam. Tepat tak bertepatan dengan realiti. Tepat tak tepat dengan realiti. Itu barulah dinamakan sebagai tasdik. Itu barulah dinamakan sebagai tasdik. Jadi tasawur itu hanyalah kita fahamkan setiap item. Tasawur itu ialah memahamkan setiap item. Tasdik ialah apabila kita dah fahamkan nisbah. Dah faham bila ada tasawur nisbah, kemudian nisbah ini, tasawur ini, nisbah ini lihat kepada realiti. Ada waqi', pada nafsil amri. Lihat pada realiti. Betul ke tak betul? Kenyataan ini sama ke tak sama dengan realiti? Itu dinamakan sebagai tasdik. Jelas. Ini namakan sebagai konsep ilmu tasawuf dan juga ilmu tasdik. Jadinya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Taala itu bukannya ilmu tasawuf, bukannya ilmu tasdik. Kerana tasawuf dan tasdik itu dia ada proses-prosesnya merujuk kepada apa dia? Dimulai dengan kekaburan, dimulai dengan ketiadaan tahu. Sebab nak kena tasawuf satu-satu, barulah ada tasdik. Ini adalah ciri-ciri pengetahuan makhluk. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu bukan tasawuf, bukan tasdik. Sebab Allah Ta'ala itu tanjizul qadim. Sejak azali lagi Tuhan telah pun nyata realiti nafsul amri pada Allah Ta'ala. Telah nyata sejak satu itu pada pengetahuan Allah Ta'ala. Tak ada nak tasawuf, tak ada tasdik, dah tak ada. Jelas ini Jadi ilmu Allah Ta'ala itu bukannya ilmu tasawuf, bukannya ilmu tasdik. Ada soalan? Saya buka soalan dulu Oh tak ada, nak jalan ni. Baiklah. Sebagaimana ilmu Allah Ta'ala bukan tasawuf, bukan tasdik, begitu juga ilmu Allah Ta'ala bukannya dauri, bukannya nazari. Kita ada ilmu yang
daruri kita ada ilmu yang nazari. Apa maksud ilmu nazari? Ilmu nazari ialah ilmu yang bangsa kena fikir. Itu dinamakan sebagai ilmu nazari. Ilmu nazari artinya ilmu yang muktasab, sesuatu yang diusahakan. Ingat tuan-tuan, kita ni mengetahui apabila kita belajar, fikir, nak fahamkan apa benda si Rashid cakap, kita faham. Betul. Itu namanya proses memaham setelah kita fikir. Itu natijah setelah kita fikir, itu kita cuba fahamkan apa semua tu, kita dapat suatu pengetahuan yang terhasil daripada kita fikir tadi. Dalam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah kita, bahawasanya pengetahuan yang terhasil selepas daripada kita fikir itu bukan perkara yang lazim, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mesti berlaku setelah kita fikir. Tak, bukan wajib, tidak. Sebagaimana bukanlah kudrat kita ini yang menggerakkan tangan kita, sebagaimana bukanlah kemampuan kita itulah yang mengangkat kening kita ni, yang kelopak mata kita ini, begitulah juga pengetahuan yang kita perolehi semasa belajar bukanlah dengan hukum tabiat, bukanlah dengan hukum wajib sebab musabab. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan sebab musabab sahaja setelah kita fikir, barulah adanya natijah. Dia tak wajib, tapi Allah Ta'ala telah menjadikan hukum adatnya. Bila fikir barulah faham. Sebab kalau masuk kelas tak fikir, duduk tempat lain, dia tak akan faham lah. Duduk melabi, duduk melabi je, dapat je ilmu melabi. Dia sebagaimana kita nak gatal belakang kita ni, nak garu, kena usaha. Angkat tangan garu lah, baru sedar kena garu. Begitulah juga nak fahamkan sesuatu itu kena fikir. Bila fikir barulah adanya natijah, adanya hasil. Itu dinamakan sebagai pengetahuan, maklumat. Jadi maklumat yang terhasil selepas kita fikir ini, kena ingat, kita bukannya golongan Qadariyah, kita bukannya golongan Mu'tazilah, kita bukannya golongan Falasifah, kita ahli sunnah wal jamaah. Iaitulah Allah Ta'ala menjadikan sebab musabab. Apabila kita fikir, barulah adanya keputusan, barulah adanya maklumat yang terhasil. Tapi antara fikir dan juga natijah itu bukan mesti. Tak. Bahkan banyak juga yang berlaku, kita fikir, tapi natijahnya ialah sesuatu yang fasidah, sesuatu yang fasid, suatu pemikiran yang rosak, yang salah dan sebagainya. Nah, ada masalah situ tak? Jelas tak ada, kita tak faham ni. Kita bicara tentang nazari lah ni. Betul Adatnya, bila fikir dengan cara uslub, dengan disiplin yang benar, maka natijahnya juga akan benar. Bukan wajib, tak. Dia hanyalah sekadar adat. Bila adatnya, maka akan adanya keputusan, pemikiran yang benar. Ini dinamakan sebagai ilmu juga. Ilmu dengan maksud maklumat. Tapi wajib tak? Antara fikir mesti dapat keputusan? Tak. Macam nak rak kita mikir, keluar-keluar, perlu-perlu, tak faham-faham juga. Sebagaimana antara fikir dan juga keputusan natijahnya tadi bukan perkara yang wajib berlaku, bahkan secara adat saja. Begitulah juga boleh saja Allah Ta'ala menjadikan maklumat, menjadikan pengetahuan tanpa fikir.
Bila kat situ. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh memahamkan kita dengan konsep ta'lim, dengan konsep guru mengajar murid, begitulah juga boleh saja Allah Ta'ala memberikan kefahaman kita tanpa guru. Dengan cara bukan guru yang adat lah. Itulah Allah Ta'ala sendiri menjadi guru. Kita kena faham ke situ dah. Jadinya antara ilmu yang terhasil dengan fikir itu bukan perkara yang wajib, kerana ilmu itu juga boleh diperolehi tanpa fikir seandainya Allah Ta'ala nak anugerahkan. Itu dinamakan sebagai ilmu laduni, ilmu mukasyafah. Nampak kan kasyaf dari ilmu mukasyafah. Apa maksud mukasyafah? Kasyafa, yukashifu, mukasyafatan. Itu nama mukasyafah. Mukasyafah dia min mukasyafah. Asalnya daripada kalimah kasyafah. Kasyafah asalnya kalimah daripada kasyafa, yukashifu, mukasyafatan. Ini buku. Allah Ta'ala bukakan. Buka macam mana? Artinya dinyatakan, dijelaskan. Artinya terpapar pada pengetahuan kita maklumat-maklumat yang Allah Ta'ala nak maklumkan kepada kita. Itu dinamakan sebagai ilmu mukasyafah. Baiklah. Jadinya ilmu itu ta'alluqnya, baru kita kembali balik semula. Ta'alluqnya adalah ta'alluq inkishaf. Dia bukannya taksir. Makanya terjadinya alam ini bukan dijadikan atas dasar ilmu Allah Ta'ala. Ditentukan akan alam ini bukanlah ditentukan oleh ilmu yang menentukan. Tidak. Bahkan ditentukan berkaitannya dengan iradah Allah Ta'ala. Dan dijadikan daripada tiada kepada ada, kaitannya ialah kudrah Allah Ta'ala. Kenyataan saya ini sebenarnya untuk menafikan, untuk menolak pandangan yang batil seperti golongan falasifah. Golongan falasifah dia cukup berpegang kepada konsep ilmu. Golongan falasifah, mereka berpandangan Tuhan mengetahui tapi bukan secara tafsil. Tuhan mengetahui secara ijmal. Dalam masa yang sama juga, Tuhan itu, bila Tuhan mengetahui akan alam ini, maka terjadilah alam ini menurut apa yang Tuhan tahu. Mesti terjadi. Mesti terjadi kerana Tuhan tahu. Terjadi. Dalam masa yang sama, sebenarnya golongan falasifah ini dia telah menafikan akan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan falasifah. Golongan falasifah walaupun dia berpegang kepada konsep ilmu Tuhan mengetahui, tapi sebenarnya mereka telah menolakkan akan konsep iradah. Maka mereka, kita lihat mereka berpegang kepada konsep ilah maklul. Mereka berpegang kepada konsep tabiat dan sebagainya. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah termasuklah golongan sufi. Sebab tu kita bila sebut saja ahli sunnah ahli hadis, ahli sunnah ilmu kalam, lagi lagi apa dia? Ahli sunnah sufi. Kita semuanya mengisbatkan Tuhan itu bersifat iradah, qudrah, iradah dan
ilmu. Ketiga-tiga sifat ini dia ada peranannya yang tersendiri. Bukan ilmu yang menjadikan alam ini, bukan iradah yang menjadikan alam ini. Yang mengadakan daripada tiada kepada ada ialah berkaitan kudrah. Yang menentukan, bukannya menentukan alam ini bila, berapa lama, apa bentuk. Semuanya bukan ilmu. Apa dia? Bukan kudrah. Apa dia? Menentukan iradah. Tapi kudrah iradah tadi mestilah didahului oleh Allah Ta'ala mengetahui. Itu dia punya perkaitan sesuatu dia. Allah Ta'ala dah tahu sejak azali lagi dia berkehendak menjadikan sesuatu termasuklah alam ini. Jadi ilmu itu sekadar inkishaf, maka timbullah konsep al-ilmu tabi'un lil ma'lum. Ilmu mengikut maklum. Saya pernah bicarakan benda ni, dah kan? Belum ya? Ilmu mengikut maklum. Oh betul. Ilmu tabi'un. Tabi'un artinya mengikut maklum. Ilmu mengikut maklum. Bukan maklum mengikut ilmu. Ilmu mengikut maklum, bukannya maklum mengikut ilmu. Sebab apa kita katakan ilmu mengikut maklum? Kerana ilmu itu dia punya fitrah, dia punya hakikatnya ialah inkishaf nyata. Itu sebab kita katakan saya katakan ini contohlah, saya bagi mudah ini. 2 tambah 2 ialah 4. 2 tambah 2 ialah 4. Betul. Kenapa kita tak letak 2 tambah 2 5? Kita ni tak mampu ke? Lemah sangat ke kita? Cerdik PhD banyak-banyak. 2 tambah 2 ikut aku nak letak 5. Kalau baru kata 2 tambah 2 nak letak 4 kan. Dia kata nanti kita lemah lah. Lemah lah kita nak letak 2 tambah 2 ialah 5. Tak boleh tak. Boleh tak letak 2 tambah 2 ialah 5? 2 tambah 2 5. Ada confuse tak nak jawab nampak. Ha? Boleh. Katakan boleh tak salah ke? Kalau kata boleh tak salah ke? Tak wakil, tak realiti kan? Sebab apa? Ni bila bicarakan tentang 2 tambah 2 kita kata 4, ni kita bicara tentang apa dia? Bicara tentang apa? Bicara tentang ilmu. Ilmu tu apa dia? Yang kita bicara tadi, ilmu tu apa dia? Mana tak jumpa dah tadi. Ilmu tu apa dia? Ilmu tadi kita kata fungsi ilmu tu apa dia? Bila cerita tentang ilmu, apakah dalam apa nama roh lingkup apa dia? Inkishaf apa dia? Realiti, wakil, nasil amri. Realitinya inkishaf nyata. Apa dia yang realitinya? 4 je. Kau nak tak 5 lampak kau, tapi yang realitinya 4. Jadi ini dia maksud sebagai ilmu mengikut maklum. Maklum tu apa dia? Realiti, nafsil amri. Itu dinamakan sebagai al-ilmu tabi'un lil maklum. Adakah lemah? Tak. Bukan masalah lemah. Kau nak tak 5, kau tak 5, tapi itu bukanlah ilmu. Kita bicara tentang ilmu. Bicara kau mampu berkata, itu bicara lain. Kita tak bicara perkara itu. Kemampuan nak mengungkapkan 2 tambah 2 ialah 10. Boleh saja nak cakap, kemampuan bercakap.
Tapi kita bicara tentang ilmu. Ilmu tu apa dia? Ialah inkishaf, tersingkap, jelas, nyata, realiti. Realiti ni ialah apa dia? 2 adalah 2 adalah 4. Bukan kita terpaksa. Tak, itulah dia konsepnya. Kerana ilmu mengikut maklum. Jadinya golongan falasifah bukan semua bagian golongan falsafah alam ini dan juga ketuhanan ini, mereka mengatakan bahawasanya Tuhan tahu akan apa-apa jua perkara, maka Tuhan buat berdasarkan perkara tersebut, berdasarkan pengetahuan tersebut. Dalam masa yang sama mereka menafikan akan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita mengatakan ya, Allah Taala mengetahui sejak azali dan ilmu itu mengikut maklum. Namun dalam masa yang sama juga yang menentukan, yang menjadikan bukanlah ilmu. Ilmu hanyalah apa dia? Inkishaf, dia tak taksir. Jadi kalau kita tahu sampai bila-bila pun tak akan terjadinya pembinaan. Sekadar kita tahu. Cara tahu je lah. Tahu tak buat, orang tak pandang pun. Tak akan terjadi sampai bila-bila. Sekadar tahu je lah. Sebab sebelum ijazah tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa peranan. Kalau duduk kepala otak, tak juga tahu ni. Jadi yang terhasilnya ialah bukannya ilmu itu, tidak. Ilmu sekadar apa dia? Sekadar jelas sahaja, nyata sahaja. Yang menjadikan, yang menentukan ialah perkaitan ilmu dan juga perkaitan kudrah dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya. Baiklah. Saya cuba ingatkan lagi apa ni lagi perlu saya bawakan. Selesai Rasa tak ada apa lagi lah. Tambah sikit lagi. Golongan falasifah, walaupun mereka mengisbatkan akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka mengatakan Tuhan mengetahui secara ijmal sahaja, tidak secara tafsir. Tuhan mengetahui secara kuliat, tidak secara juz'iyat. Apa betul istilahnya? Tuhan mengetahui secara kuliat, Tuhan tidak mengetahui secara juz'iyat. Ini bukan kuliah ni, bukan kuliah mesti. Jadi golongan falasifah berpandangan bahawasanya Tuhan mengetahui secara kuliah, secara menyeluruh, secara keseluruhan. Saya kata secara umum. Tidak secara juz'iyat, secara terperinci, secara satu persatu. Jangan silap faham di sini. Yang dimaksud mengetahui secara kuliat, ibarat ni tentatif untuk pengajian kita setahun. Silibus katalah tentatif lah. Depan apa tahu itu namanya secara kuliah. Tapi proses lepas satu item yang berlaku satu-satu itu dinamakan sebagai juz'iyat.
Jadinya Tuhan mengetahui secara kuliat. Kalau kita bahasa manusia ini ialah secara tentatif. Dah tengok, dah ada dalam buku. Tapi yang realitinya yang setiap satu melibatkan masa dan apa semua tu, itu tidak diketahui oleh Tuhan. Ini menurut falasifah. Sebab apa? Kerana golongan falasifah ini dia memahamkan akan tanzih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanzih artinya apa dia? Nak menyucikan Allah Taala daripada ciri-ciri hudus, ciri-ciri baharu. Oleh kerana dia nak menafikan ciri-ciri baharu pada Allah Taala, maka mereka cuba menafikan adanya perubahan pada diri Tuhan. Sekarang 10.35 10.35 nak masuk kepada 10.36. 10.36 kan sekejap lagi sekejap lagi saya akan cari. Ibarat macam saya dah dapat ilmu laduni, ilmu mukasyafah, memang terjadi akan datang sekejap lagi ni. Dah tahu dah akan terjadi sekejap lagi 10.36. Jadi saya dah tahu secara kuliah. Dah. Ini perkara yang tadi yang saya tahu tadi. Ini dinamakan sebagai juz'iyat. Jadinya berkaitan saya dan juga berlakunya perbuatan itu pastilah ada apa dia? Perkaitan. Jadinya tadi tak ada lagi, sekarang baru ada, maknanya seolah-olah barulah adanya satu pendedahan, satu yang terzahir, satu nyata, perkara yang nyata pada pengetahuan Tuhan. Jadi mereka tak nak perkara ini berlaku pada Tuhan, artinya adanya perubahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah mereka menafikan akan pengetahuan secara secara juz'iyat, kerana tidak mahu berlaku perkara baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud mereka, maksud golongan falasifah. Bukan bermaksud Tuhan itu jahil, tidak. Jadi mereka tersilap, mereka salah bahagian itu. Sedangkan kita mengatakan, kita berkeyakinan Allah Ta'ala mengetahui secara kuliat dan Allah Ta'ala mengetahui secara juz'iyat. Ibaratnya macam mana? Sebagaimana manusia itu kita tahu tentatif ini, dan kita sebagai supervisor, kita tahulah setiap apa proses nak membina rumah, apa benda semua, satu-satu kita pun kena tahu, bukan sekadar dalam buku sahaja. Cumanya apa yang Allah Ta'ala tahu sejak azali, itulah yang berlaku pada masa yang akan datang. Tidak ada apa-apa pun yang berbeza. Bezanya antara pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ialah pengetahuan kita ini baru. Pengetahuan Allah Taala sejak azali telah pun nyata tiap-tiap satu pada ilmu Allah Taala. Bahkan kalau pada makhluk kita ni, untuk mendekatkan faham, seolah-olah depan mata kita dah. Seolah-olah depan mata kita dah jelas perkara itu pada ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita ni ilmu yang berbentuk zuhur baru nak jelas. Allah Ta'ala tak, sejak azali lagi semuanya nyata pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu mengetahui secara kuliat dan juga secara juz'iyat. Baiklah, apabila kita faham begitu, maka kita lihat pada alam ini, kita lihat pada diri kita, lihat pada mata kita. Mata kita ini adalah gabungan unsur yang berbagai, unsur cair, unsur apa lagi? Unsur pekat, unsur apa lagi? Unsur kering. Tubuh badan kita ada unsur kering, unsur kering, unsur lembab. Dan mata kita saja ni ada unsur kering, unsur lembab. Dan unsur lembab itu sebagai yang adanya pada mata kita itu dengan manfaat-manfaat yang tak dapat kita nafikan punya fungsinya, dan juga
bila mata kita itu kita lihat adanya mata putih, adanya mata hitam. Mata putih itu untuk menahan lebihan cahaya. Mata hitam itulah menangkap akan gambaran. Kita lihat bagaimana bola mata itu mempunyai urat yang paling halus yang tak dapat kita bayangkan dengan mata kasar kita. Bergabung ia sambungan ia kepada otak kita, menyampaikan akan gambaran-gambaran yang terpapar. Kemudian bila kita lihat mata kita, kelopak mata kita itu adanya apa dia? Adanya apa? Bulu mata bulu mata atas, bulu mata bawah. Lihat di bagaimana fungsi dia menahan abu. Dan kita tak dapat nafikan bahawa segi mata kita ini bukan kita yang gerakkan dia, kulit sendiri. Kita memang aku nak tutup sekejap, aku nak buka sekejap. Kita tak kan? Dia tutup, terbuka, kadang tertutup terus dia. Kan? Ini maknanya apa dia? Suatu yang amal, ya Allah, ini tu hebat dari diri kita ini. Kita tak boleh nak cakap apa benda dah. Kadang abuk, kita tak tahu pun abuk masuk, abuk nak datang ke mata kita ni, tapi dia tertutup sendiri. Kalau sebab-sebabnya kita lihat apa dia? Adanya bulu mata tadi. Abuk tanpa apa nak angin tanpa kuat, dia dah protect daripada awal lagi. Dah tapis dulu semua. Berbagai lagi pada diri kita ini. Kita tengok macam mana antibody Allah Ta'ala ceritakan pada diri. Banyak lagi lah. Tak boleh nak bicarakan. Kalau nak nak buat satu kajian ni penuh. Satu Malaysia ni pun buat kajian pun takkan habis. Untuk Anissa saja. Ini bukan cakap-cakap kosong Lagi dulu sampai sekarang orang kaji tak ada habis. Mata sebiji tak ada habis. Daripada mata sebiji itu tak ada habis sampai sekarang. Mana lagi yang lain lagi tu? Ini menunjukkan apa dia? Ini menunjukkan bahawasanya yang menciptakan mata kita yang sebiji itu pastilah dia bersifat dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Dia mempunyai pengetahuan tidak terbatas. Kalau dia tidak ada pengetahuan, macam mana dia boleh menciptakan mata kita ni? Itu baru mata. Jadi kita mengisbatkan daripada itu bahawasanya mestilah Tuhan itu bersifat dengan ahli, maha berpengetahuan. Itulah kita ambil daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tengok, kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mengisbatkan apa dia? Mengisbatkan daripada apa dia? Mengisbatkan daripada suara manusia. Macam mana tu? Suara, kotak suara, kita semua ada kotak suara semua. Semuanya terletak kat sini. Bukannya suara saya, kotak suara saya kat kaki, tuan-tuan kat telinga. Tak. Semuanya mana? Ini. Tapi masing-masing manusia itu suaranya berbeza-beza. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan itu? Itu suara. Daripada suara itu dapat kita mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha bersifat pengetahuan, menciptakan suara. Bukan kata manusia yang berbagai, tidak. Diri kita ni satu kotak suara, satu lidah, mulut yang sama, tapi bila mengeluarkan bunyi yang berbagai. Satu. Kita boleh berbuat apa dia? Bunyi yang berbagai. Boleh berbahasa yang berbagai. Malas tak malas, kita nak belajar. Itu dalam suara saja. Ini menunjukkan apa dia? Yang menciptakan suara itu maha pengetahuan. Itu suara itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini sebabkan bagian, sebabkan akan ketuhanan. Jelas, tuan. Jelas sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dibawakan sifat ilmu itu selepas daripada sifat kudrah, iradah, barulah ilmu. Saya terlupa ada perbincangan dahulu, Tuhan mengetahui bahawasanya
ia tiada anak. Betul. Berarti nyata pada ilmu Allah Ta'ala, nafsul amrinya, realitinya, anak Tuhan itu tiada. Betul. Nyata adanya isteri bagi Tuhan itu, adanya isteri bagi Tuhan itu bukan di bawah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya silap cakap betulkan dia perkataan dia. Kadang-kadang bahasa dia sang apa? Dia silap sikit bahasa dia. Jadi Tuhan tahu dia Tuhan tahu dia tiada anak. Dan Tuhan tak tahu dia ada tidak anak. Tuhan tahu dia tiada anak. Betul. Artinya realiti adanya anak bagi Tuhan itu realiti adanya anak itu realiti itulah tiadanya anak itu dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tidak tahu dia ada anak. Tuhan tidak tahu dia ada anak. Kenapa? Kerana ada anak itu bukannya perkara yang nafsul amri, bukannya perkara yang realiti. Faham tak betul? Ini saya punya ayat ni. Jadi Tuhan tahu dia tiada anak. Betul? Tuhan tahu dia tiada anak. Kerana realiti memang tak ada anak. Tuhan tidak tahu dia ada anak. Macam mana? Adakah maksud Tuhan tu jahat? Tidak. Ni ayat terbelit namanya. Ayat terbelit. Sebab bila kita katakan mengetahui ialah nyata pada realitinya ada anak itu perkara yang tak ada. Jelas itu Jangan nanti salah faham, nanti orang silap faham orang konakan ayat tu dah jadi pening kepala dah. Sebab kita fahamkan ta'alluq itu apa dia. Baiklah, barulah dimasukkan berikutnya. Ini saya bawa perkara-perkara yang lebih kurang lagi jangan tadi. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan yang ke-10 pula, sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani, iaitulah hayah, berhidup. Terjemah berhidup di sini bukannya menghidupkan, bukan. Berhidup artinya empunya sifat hidup. Itu berhidup. Empunya sifat hidup. Sebagaimana berkuasa itulah empunya sifat kudrah, sifat kuasa. Dan hayat berhidup, iaitu tidak bertakluk dengan sesuatu. Itu sifat hayat Allah Ta'ala. Jadi dia tak sama dengan sifat sebelum ini. Kudrat, iradat, ilmu dia bertakluk, namun hayat dia tidak bertakluk. Jadi hayat hanyalah apa dia? Hayat hanyalah mengesahkan. Itu kena pegang. Hayat dia hanyalah mengesahkan. Jadi dia nama sebagai pengesah. Hayat dia sebagai pengesah. Boleh jadi tasdid je. Bukan. Dia pengesah. Artinya dia syarat bagi adanya sifat-sifat ma'ani yang lain mesti hayah. Mesti ada hayah. Kalau tak ada hayah, maka tak adalah ilmu, tak adalah iradah, tak adalah kudrah, tak adalah sama, tak adalah basar. Sebab kita berani pegang apa dia? Berani pegang ular dah mati. Sebab apa kita berani pegang ular dah mati? Sebab kita tahu dia takkan batuk. Sebab apa dia tahu dia takkan batuk? Sebab apa kita tahu dah mati dia takkan batuk? Kerana hayat itu sebagai pengesah syarat untuk sifat-sifat ma'ani yang lain. Jadi kalau dah mati tak boleh dia bergerak, tak boleh dia mematuk. Itu dinamakan sebagai pengesah. Dan hayat Allah Ta'ala ini
Hidup Allah Ta'ala ini tak sama dengan hidup makhluk. Hidup Allah Ta'ala ini tak sama dengan hidup makhluk. Hidup kita adanya roh, adanya jasad, ada roh. Allah Ta'ala itu bukanlah hidup Allah Ta'ala itu dengan roh, bukan. Kita ada hayah, roh hayah, kita ada roh hayah kan. Roh kita ada roh hayah namanya. Bukan roh hayah. Marah rumah saya, marah siapa pula kata roh hayah, roh hayah. Dia roh hayah. Roh rawaha kemudian hayatun. Roh hayah artinya dengan sebab adanya roh itu dalam tubuh kita, maka kita hidup. Yang satu lagi dinamakan sebagai roh yaqazah. Roh yaqazah namanya. Roh yaqazah artinya apabila roh itu ada pada kita, maka kita celik, kita jaga. Bila kita tertidur, itu satu alam lagi. Pergi ke London, bukan London, London dekat dia, dia London. Dia pergi Kuala Lumpur, pergi kat Switzerland. Sedap kalau duduk-duduk Eropah ni tuan. Itu ingin nak bawa, akan datang kalau rezeki panjang, dah pencen nak bawa isteri saya berjalan Eropah. Pergi Tanah Arab, pergi Tanah Arab semua, kemudian di Eropah. Bukan apa, nak tengok pemandangan, pemandangan. Dah, wah kalau lebih panjang kan. Jadinya roh yaqazah apabila kita terjaga, itu nama sebagai roh yaqazah. Yaqazah artinya celik, jaga. Tapi bila kita tidak ada, bila kita tertidur, roh hayat tetap ada. Tapi roh yaqazah itu dalam sedetik saja bila kita kena orang bergerak pun tak sadar masa tu juga. Sekelip mata saja. Sekelip mata saja tersedar. Ini pandangan sebagian ilmuwan mengenai roh tadi. Adapun hayahnya Allah Ta'ala itu bukannya dengan roh, tapi sifat ma'ani, sebagaimana sifat ma'ani yang lain. Bukanlah ia zat dan bukanlah ia selain daripada zat. Itulah hayahnya. Tengok kalau ada perbincangan-perbincangan lain ini. Dah masuk ke akhir. Kalau soalan kita soalan dah masuk ke akhir. Ada soalan? Koma dah tak ada yaqazah lah. Koma tak ada dah. Dia ada masalah lain dah. Yang kata sebut berjumpa dengan roh yang ada itu dalam keadaan yaqazah. Kalau kita Melayu kita panggil kelibat. Kelibat tu apa dia? Lintasan lah. Kelibat, orang panggil kelibat kan? Kelibat kan? Kelibat ni, kadang kelibat ni kita seorang, kita nampak tu. Kelibat tu lah. Adakah kelibat tu kita mimpi ataupun bukan? Tak, memang kita nampak. Betul? Kelibat, tapi kita nampak seorang saja kita nampak. Artinya melihat dalam keadaan yaqazah. Jangan jadi sebagian orang yang tak faham apa yang dibincangkan tentang yaqazah. Yang kita bicarakan tentang yaqazah ini ialah lawan bagi mimpi. Ru'ya fil manam artinya lihat dalam mimpi dengan lihat secara yaqazah.
Ada sebagian orang yang cacat merba pemikiran dia. Dia kata, semua orang boleh lihat secara yaqaza dalam split dah benda semua tu. Kalau macam tu orang isap gam pun dapat tengok. Allah, kita tak bincang benda tu. Dia punya nak tolak ni yaqaza tu macam-macam dia kata ni. Lagi kalau contoh lagi tinggi dia high itu lagi tinggi dia yaqaza dia. Bukan itu perbincangan kita. Yang dimaksudkan dengan yaqaza di sini ialah alam jaga, alam sedar. Ini alam sedar, bukannya alam mimpi. Jadinya kita lihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membagikan wujud itu kepada 5 kategori. Boleh tak saya bagi masa saya 2 minit? Dah lama tak bicara ni ya. Sekejap saya cari balik dulu. Kan takut salah kan lah sesat lah kan. Dah dipakai ya. Aku pun.
Baiklah. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia membagikan maratibul wujud itu kepada 5. Pertamanya dinamakan sebagai wujud zati, yang keduanya dinamakan sebagai wujud hissi, yang ketiganya dinamakan sebagai wujud khayali, dan keempatnya dinamakan sebagai wujud aqli, yang kelimanya wujud syibhi. Wujud zati itu baiklah, namanya wujud zati. Wujud yang bangsa zati. Wujud zati ini kita tak perlu cerita panjang dah, semua orang tahu dah. Zati ni memang ada ni sebenar. Zati betul lah ni, kita boleh rasa, boleh pegang, nak hidup boleh hidup. Ini wujud zat. Wujud zati. Diri kita adalah wujud zati. Yang keduanya wujud hissi. Wujud hissi ialah suatu kewujudan yang dipaparkan pada orang yang melihat saja, yang diperdengarkan pada orang yang mendengarkan saja. Itu wujud hissi. Wujud hissi seperti macam mana? Di satu contohnya seperti adanya satu hadis yang berbunyi yu'ta bil mauti yaumal qiyamati fi surati qibash amlahu fa yuzbahu bainal jannati wan nar. Nanti di akhirat kelak nanti didatangkan sifat kematian pada hari kiamat dengan seekor kibas, kambing yang elok, lalu disembelih ia di antara syurga dan juga neraka. Jadi dalam ni kita tak tahu. Tak kata apa. Sekejap ya. Saya makan masa sekian tak ada. Saya ambil masa sekejap. Di akhirat kelak nanti, kematian itu akan disembelih. Dia kata tadi apa? Apa nama? Didatangkan sifat kematian ini di hari akhirat kelak nanti, didatangkan sifat kematian dengan seekor rupa kibas. Kibas apa dia? Kambing yang besar lah. Dibentangkan, disembelih antara syurga dan juga neraka. Mati ni satu sifat. Mati sifat kan. Mati tu ialah sifat ma'ani. Tiba-tiba Nabi mengatakan kematian itu disembelih dalam bentuk seekor
kambing. Macam mana lah tu? Mati. Sifat tapi dalam bentuk seekor kambing. Jadi macam mana sifat menjadi zat kambing? Adakah benar perkara tersebut? Ini yang dinamakan sebagai wujud pada hissi. Iaitulah dijadikan satu pemandangan, artinya pada penglihatan manusia pada ketika itu. Pada penglihatan manusia pada ketika itu, gambaran ini saya namakan sebagai wujud fi surah. Gambaran ini saya namakan sebagai wujud fi surah. Wujud pada gambaran ini. Seperti sini. Wujud fi surah. Kerana kita tahu dah, mati sifat tak boleh menjadi zat. Sebagaimana zat tak boleh menjadi sifat. Tapi Allah Ta'ala menjadikan penglihatan macam mana? Menjadikan pada semua kita ini, pandangan kita pada ketika itu melihat seekor kibas yang besar yang disembelih. Ini sebagai isyarat apa dia? Kematian itu dah dimatikan lagi, dah tak ada lagi dah. Artinya selepas daripada ini, kalau syurga lah, neraka dah tak mati dah lepas ni, semua hidup. Jadinya yang dimaksudkan kematian itu bukan bererti kematian itu berubah menjadi zat seekor kambing, tidak. Cuma adanya kewujudan pada penglihatan kita. Jelas. Begitulah juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain uridatu 'alal jannati fi 'aradi hadha ha'id. Dibentangkan, kata Nabi, dipaparkan syurga ke atasku pada paparan dinding ini. Jadi Nabi melihat syurga pada paparan dinding. Kalau dinding tu kecil, syurga kan besar. Nampak tak? Ini dinamakan sebagai wujud fi surah. Adakah sahabat-sahabat lain melihat? Tak. Hanya Nabi saja. Ini dinamakan sebagai wujud fi surah. Ada, tapi pada penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kata tadi, bentuk yaqazah tadi. Contoh lain, cerita apa mengenai apa? Hadis Jibril, malaikat Jibril mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan juga ihsan, kan? Datangnya malaikat Jibril pada ketika itu dalam gambaran apa dia? Seorang rupa sahabat. Betul? Adakah Nabi seorang saja melihat? Tidak. Bahkan semua yang melihat. Berarti adakah diri malaikat Jibril itu yang bukannya jirim macam kita ini tiba-tiba berubah hakikat dia kepada berjirim? Tidak. Ini dia maksud sebagai wujud fi surah. Berartinya Allah Ta'ala menjadikan pandangan, menjadikan penglihatan para sahabat melihat begitulah keadaannya. Ini dinamakan sebagai wujud fi surah. Jadi mereka yang melihat sajalah. Jelas itu, boleh faham kat situ? Jadi kalau faham, untuk mudah fahamkan kita, macam saya katakan tadi, kelibat. Orang yang nampak saja. Berarti pada penglihatan orang itu saja Allah Ta'ala jadikan kewujudan itu. Tak ada pada orang lain. Jadi ni yaqazah begitu juga. Seandainya seorang saja yang melihat Nabi seorang saja melihat Jibril pada ketika itu, Nabi berkata-kata dengan Jibril, orang yang tak nampak, berarti wujud fi surah pada wajah pada penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga melihat jin. Jelas itu kan tuan? Begitulah juga apabila jin masuk kepada alam kita, bagaimanakah caranya? Ada yang mengatakan dia akan berubah menjadi seekor
anjing hitam, lagi apa dia? Ular hitam, kan? Ini yang boleh dilihat oleh kebanyakan orang. Dan ada juga yang masuk pada alam kita dalam bentuk surah. Artinya dalam bentuk gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala kehendaki macam mana. Dan bukan semua orang saja boleh lihat. Hijab, itulah sebagai hijab. Jadinya itu yang saya katakan sebagai wujud surah. Jadinya para ulama yang berpandangan harus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqaza, secara jaga, dan antaranya ialah atas dasar melihat Nabi secara melihat Nabi dalam gaya, dalam bentuk apa dia? Surah. Wujud fi surah. Jadinya yang Allah Ta'ala bukakan hijab ini, nampak sajalah gambaran itu. Adakah Nabi keluar daripada pemakaman? Tidak. Cumanya datang pada orang itu ataupun terpapar pada ahli sufi itu ataupun pada orang saleh itu akan suratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu Nabi keluar daripada kuburan dan sebagainya. Jadi banyaklah kisah itu mengenai wujud yang kedua. Ada juga yang ketiga dinamakan sebagai wujud khayali. Wujud khayali ini ialah wujud pada khayalan kita. Macam mana wujud pada khayalan? Tengok contoh. Saya pada api Antara contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ila Yunus bin Matta alaihi salam. Seolah-olah aku melihat Yunus bin Matta alaihi salam berpakaian kain ihram, sedang melambai talbiyah umrah haji serta menjawab iaitu lambai tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, labbaika ya Yunus. Peristiwa lambaian Nabi Yunus ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang membawa pendalilan bahawa bukit menjawab lambaian Nabi Yunus ini merupakan perkara yang mustahil pada wujudan zati. Ini bermaksud Nabi Muhammad seolah-olah melihat kewujudan khayalan kepada gambaran, bukan melihat secara hakiki kewujudan zati tersebut atau gambaran kewujudan hissi, bahkan seolah-olah melihat sahaja. Ini dinamakan sebagai wujud fil khayal, khayalan. Yang keempatnya ialah wujud akli, seperti Allah mengandung tanah menjadikan Nabi Adam dengan tangannya 40 pagi. Ini adalah wujud akli saja. Bukannya tangan Allah sebagaimana tangan kita, tidak. Ada dinamakan sebagai wujud syubihi. Dan mudah faham lagi ialah api kipas. Kita jawab, kipas ni bulat ke tiga segi? Bulat ni. Jadi ini paling cari benda yang paling mudah. Dia bulatnya kipas itu, dia bukannya wujud zati, tak. Dia tak ada. Dia hanyalah wujud bahagian dalam kategori hissi saja. Jadi macam mana dalam gambar kita nampak tapi tak ada pun benda tu kan. Betul? Jelas itu kan? Ada lagi orang saya tak ingat macam mana dia kupasan dia pun, dan lama tinggal dan saya tak boleh nak ulang panjang. Mudah jawab punya soalan tadi. Begitulah juga mengenai dah faham tentang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berjumpa zat Nabi, tidak, tapi hanyalah satu kewujudan yang ada, dinamakan sebagai wujud fi surah. Begitulah juga keharusan bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat zat Allah Subhanahu wa taala, namun melihat sesuatu surah, suatu gambaran sebagai simbolik, sebagai isyarat kepada ketuhanan. Oleh kerana itulah para anbiya, para wali-wali, para ulama ada yang bermimpi melihat Allah di dalam tidur, bukan melihat diri Tuhan, tidak, tetapi sebagai contoh melihat suatu cahaya yang tidak pernah dilihat, yang mana cahaya itu merupakan gantian simbolik
bagi akan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan sebagai wujud fi surah. Bukan melihat Allah Taala zati Tuhan, tidak, tapi masih lagi dinamakan sebagai melihat Allah di dalam mimpi. Ini segala yang benar itu datang pada Allah Taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaikan, kebaikan, kebencian. Dari tadi kisah ini saya akhiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa faqih dhurriyyatina fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa ahli qaryatina muqimina shalah. Allahumma akhtim lana ya Allah bil husnil khatimah wa la taqtu alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahu